Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Seperti kebiasaan, kita bersiaran di saluran TV1, Berita RTM dan juga penseriman secara dalam talian di RTM Klik. Macam biasa, kita berdua pada pagi ini. Saya Ismail Adnan. Dan juga saya Syuhaida Arifin. Anda boleh tonton kami selama 2 jam hari ini di Facebook kami yang dibawakan Selamat Pagi Malaysia dan di Seri Pagi. Kalau nak lebih mudah sekarang, telefon pintar anda lah ya. Anda boleh buat turun My Klik. Dari sana anda boleh saksikan kami secara langsung untuk ikuti semua perkongsian kita akan bawakan untuk anda hari ini. Okey, memang benar Syu, kita nak bawa perkongsian lebih-lebih lagi berkenaan tentang lawatan rasmi oleh Yang Amat Perdana Menteri. Ayo kita ke smart screen kita ini untuk kita bawakan apakah antara perkongsian dan juga berita-berita mutakhir yang kita bawakan bersama dengan anda. Ini kenyataan oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkenaan tentang teknologi artificial intelligence untuk tambah baik pengisian RTM untuk terus kekal relevan dengan perubahan semasa, dan ia adalah untuk memastikan kualiti penyampaian serta pengisian program RTM terus ditambah baik sebagai stesen yang terus menerajui industri penyiaran tanah air. Dijelaskan oleh Yang Berbahagia Ketua Pengarah Penyiaran, pengguna AI akan membantu mempermudah dan mempercepatkan proses sesuatu kerja, dan ini diungkapkan dalam semasa ABU Digital Broadcasting Symposium 2024 di Kuala Lumpur. Okey, perkembangan berita seterusnya kami nak bawakan pada anda pada pagi ini berkenaan dengan metodologi pendapatan perbelanjaan asas kehidupan wajar ataupun ringkasnya dipanggil sebagai PAKW untuk mengurangkan risiko keciciran pengagihan bantuan kepada isi rumah. Ini merupakan konsep pendapatan perbelanjaan boleh guna bersih diyakini dapat mengurangkan risiko keciciran pengagihan bantuan kepada isi rumah yang layak. Kenyataan dikeluarkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli juga turut menjelaskan kaedah itu menggunakan metodologi PAKW dengan mengira kos hari hidup yang diukur berdasarkan gaji wajar. Okey, itu adalah inisiatif dan mekanisme kerajaan tidak lagi akan menggunakan terma kategori B40, M40 atau T20, tetapi sebaliknya akan dimanifestasikan dalam satu kerangka dan juga mekanisme yang lebih terarah dan juga lebih berspesifik. Seterusnya juga kita bawakan sedikit perkongsian berita mutakhir berkenaan ini yang saya nyatakan tadi untuk pembukaan dan sesi pleno sidang kemuncak ASEAN Australia hari ini di Pusat Convention dan Pameran Melbourne MCEC yang dihadiri oleh semua negara anggota ASEAN kecuali Myanmar, serta turut disertai oleh 3 negara jemputan melibatkan New Zealand, Timor Leste dan Papua New Guinea. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucapan dalam sesi pleno berhubung langkah pengukuhan hubungan ASEAN dan Australia. Ya, ikuti laporan penuh yang dibawakan oleh wartawan kami Syamimi Saripan langsung daripada Melbourne, Australia berkenaan dengan lawatan kerja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Berita seterusnya kami kongsi kepada anda berkenaan dengan penggubalan perundangan baharu untuk pelaksanaan cukai barangan bernilai tinggi. Satu perundangan baharu sedang digubal untuk melaksanakan cukai barangan bernilai tinggi pada kadar 5% dan 10%, kata Menteri Kewangan II Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan kewangan negara mampan agar tidak menyokong agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tambahnya lagi, langkah cukai perkhidmatan ini dianggap mampu menjana hasil tambahan negara sebanyak RM3 bilion. Okey, kita berikan tumpuan juga untuk berita yang kita nak kongsikan sedikit. Ini kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan pengerusi Majlis TVET Kebangsaan. Wakil pemain industri Jerman antara negara yang dijemput untuk menganggotai Majlis Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET Negara dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kerjasama ini akan memantapkan sebenarnya antara korelasi TVET negara dan juga industri luar serta perkongsian kemahiran. Dan juga Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga mengundang pemain industri daripada negara lain yang mempunyai institusi TVET di negara ini untuk bersama dalam merekayasa dan juga memastikan agar Majlis TVET negara diperkasa. Jadi itu antara perkongsian yang boleh kita bawakan untuk berita-berita mutakhir pada hari ini. Banyak lagi kita bawakan bersama dengan anda. Jangan lupa hari ini juga kita ada pengumuman penting bersama dengan anda di Selamat Pagi Malaysia. InsyaAllah seketika nanti. Kita break seketika dan kembali selepas ini. Selamat Pagi Malaysia. Lokasi seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Wah, di mang landa, landa,
Dan pada hari kedua, 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, pakat kita, mari gana! Seruai tiga ramai-ramai kita sabu. Seruai tiga negeri kita takkan jemu. Seruai tiga negeri Terengganu memang padu. Selamat pagi Malaysia. Okey, kita bersua kembali seperti kebiasaan. Pastinya kita nak bawakan bersama dengan anda, sahabat-sahabat kita di konti radio terpilih ke mana kita pada pagi ini. Ya, kami nak bawa anda semua ke Perak FM untuk segmen seleksi pagi kita hari ini. Kita nak bersama dengan rakan penyampai ataupun DJ kita, Eli Fazilah, yang sudah pun bersedia daripada Perak FM untuk perkongsiannya. Silakan. Silakan. Banyak bahan yang akan kita kongsikan, ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada sahabat saya yang berada di sana, iaitu Ismail dengan Suhada di Angkasa Puri. Ya. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih buat terus menonton kami di Perak FM. Terima kasih juga menonton TV1 dan Selamat Pagi Malaysia. Ya. Okey, dan hari ini Perak FM akan berkongsi beberapa program bakal berlangsung. Di mana hari ini kan saya kongsikan dengan sepanjang bulan ini, iaitu program Sentuhan Kasih Perak FM bersama dengan Radio Klasik pada 14 Mac bersama dengan 4 Ramadan, ya. Ini diadakan di Pusat Pendidikan Al-Barakah, di mana menampilkan rancangan Fasirin bersama DJ Ida dan juga Datuk Ustaz Kazim Ilyas secara langsung 3 hingga 4 petang. Di radio anda boleh menonton di Facebook dan juga di YouTube Perak FM, ya. Dan seterusnya program Perak FM teruskan lagi dengan program Bubur Lambuk tradisi Perak FM, ya. Kepada koma yang mungkin agaknya sebelum ini mengetahui Perak FM ada Bubur Lambuk setiap tahun, ya. Di mana ini adalah bersama Japan dan juga Impiana Hotel pada 26 Mac 2024 ini. Bersama dengan 15 Ramadan 2024 bertempat di Impiana Hotel, dan di sebanyak 5 periuk bubur lambuk yang akan dihasilkan mengetengahkan resepi tradisi yang akan dimasakkan bersamalah oleh chef Perak FM sendiri, iaitu bekas mantan DJ Perak FM, iaitu Ramli Cik Man, dan juga kolaborasi dengan chef Impiana Hotel. Dan uniknya program Bubur Lambuk kali ini mengangkat resepi turun-temurun Perak FM sejak 30 tahun yang lalu, dengan mengekalkan bahan ramuan asli untuk yang tiada tolak bandingnya. Dan sekiranya warga Perak FM mendapatkan Bubur Lambuk tradisi Perak FM ini, boleh pada 26 Mac nanti jam 3.40 petang, dan program ini dimeriahkan dengan cabutan bertuah pun ada, dan juga banyak perkara menarik yang akan diadakan di sana bersama dengan selebriti kita Wahid Senario, ya. Dan sempurna dengan Tahun Melak Perak juga 2024, jangan ketinggalan menikmati tempat-tempat menarik negeri Perak yang menjanjikan 1001 keunikan yang tidak digambarkan. Jadi kalau koma ada kelapangan masa cuti ke hujung tahun berdatang ke Perak, moh ke Perak, ya. Dan nampaknya itu saja dapat Eli saya kongsikan daripada FM bersama saya Eli Fazilah Hanafi dan juga kru-kru teknikal dari Perak FM. Kembali bersama dengan sahabat kita di sana, iaitu Ismail Suhada. Silakan. Okey, ambil balik. Seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun, kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua, 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, pakat kita, mari gana! Seruai tiga ramai-ramai kita sabu. Seruai tiga negeri kita takkan jemu.
Sedua, tiga, negeri Terengganu memang padu. Aisyah, Ibu minta maaf tak dapat berbuka bersama-sama ya. 5 anak lebah terbang cari bunga. 5 hari lagi babah. Kita tadarus sama-sama. Maafkan Ibu Aisyah. Okey, kira turun untuk borak dulu baru buka. Saya secara peribadi amat menggemari rancangan ini yang dianggap sebagai antara rancangan yang mendapat tontonan tertinggi di RTM. Alhamdulillah, borak dulu baru buka, masuk musim keempat. Jadi kita akan menemui penonton untuk bulan Ramadan dan insya-Allah pada hari pertama Hari Raya Aidilfitri nanti. Untuk saya perkenalkan dan juga ini orang kuat di belakang ataupun di balik tabir borak dulu baru buka bersama dengan pengacaranya. Saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kiri saya Puan Robi Faziana Muhammad Fuzi yang juga merupakan penerbit bagi borak dulu baru buka. Terima kasih Puan bersama dengan kami, dan juga Tuan Amin Idris meneruskan mandat untuk mengacarakan borak dulu baru buka. Terima kasih Tuan. Alhamdulillah. Wan Hasrita, terima kasih bersama dengan kami, dan juga terima kasih kerana masih kekal dalam tim borak dulu baru buka. Alhamdulillah. Juga rakan kerjasama dan juga kerjasama strategik bersama dengan Tuan Muhammad Riza Yahya. Terima kasih Tuan Riza, dan juga Tuan Nordin Mat dari GTR Burger. Terima kasih juga kerana menyokong dan juga memberikan kerjasama penuh kepada borak dulu baru buka. Okey, Pak Robi, kita mulakan dengan untuk musim keempat ini apa yang bakal disajikan kepada penonton kita. Katanya 31 episod. Betul. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput tim borak dulu baru buka musim keempat. Alhamdulillah, pada tahun ini kita akan bersiaran selama 31 episod yang akan bermula pada 11 Mac. Okey. 11 Mac, insya-Allah sehari sebelum Ramadan, dan insya-Allah juga akan ada edisi khas raya yang kita akan buat rakaman awal nantilah. Untuk pengetahuan semua, tahun ini rasanya seronok sangat, best sangat sebab banyak kelainan. Salah satunya kita ada penaja utama. Terima kasih ASMB, Wakaf ASMB. Terima kasih. Dan juga kerjasama strategik GTR Burger. Hari ini kita ada 2 orang je kan. Nanti kita tengok apa surprise dia. Ada surprise lagi. Banyak surprise, tapi dia yang tak boleh nak sepenuhnya cerita semua. Yang sepenuhnya berapa yang akan tampil di Muka TV? Berapa Muka ramai? TV. Setakat ni saya dengan Wani. Setakat dengan Wani lah. Kalau ada Abang Rahman tu kita tengoklah macam mana kan. KIV dulu. KIV. Itu kejutan lah. Okey. Kalau boleh dikongsikan ya Tuan Amin, beberapa kali mengacarakan borak dulu baru buka ini, yang musim keempat ini apa yang diharapkan atau yang nak dibawa kepada penonton? Dia program borak dulu baru buka ni bagi saya lah adalah program yang tak ada dalam mana-mana stesen TV di Malaysia sebab kita ada semua. Kita ada pengisian agama, kita ada ilmu, kita ada drama, kita ada lagu, kita ada hiburan, kita ada lawak, ada huru-hara, kita ada gimmick macam-macam, perangai jahanam, akhlak mulia, semua ada. Jadi dia sesuai untuk isi keluarga. Apatah lagi bila kita nak berbuka ni, daripada kita sembang kosong, kita sembang tak apa-apa, kita disajikan dengan borak dulu berbuka dengan pelbagai karenah daripada hos, daripada tetamu. Saya yakin insya-Allah tim memang akan memeriahkan Ramadan anda semua. Okey. Wani pula? Ya, saya. Back to back. Persembahan, show dan sebagainya. Kini untuk mengacarakan borak dulu baru buka pula. Persediaan anda macam mana untuk borak? Persediaan saya untuk season kali ni saya masuk kelas. Baru habis semalam? Saya baru habis semalam. Okey. Kelas dengan siapa? Dengan Tuan Amin kita. Okey. Cikgu. Saya alhamdulillah dah season keempat. Sebenarnya banyak yang saya belajar dan untuk season kali ni kita nak takkanlah nak macam sebelum-sebelum ni kan, kita kena ada improvement. So saya ambil inisiatif untuk masuk kelas, dan sebenarnya juga Wani sangat excited sebab tahun ni kita punya waktu bersiaran agak lain. Betul. 6.45 sampai 7.45. Dari kat 7.44. So dia agak 15 minit awal. Semuanya secara langsung Ya, betul. Semuanya secara langsung. Alhamdulillah. Tapi pengalaman Wani ialah melayani karenah-karenah rakan-rakan pengacara ini. Ini kita nak tahu dari perspektif Wani. Sampai nangis pula. Sampai nangis lah. Sebenarnya mereka yang menyantuni saya. Saya dilayan umpama menatang minyak yang penuh dekat situ. Saya ada abang-abang yang sangat hebat, penerbit-penerbit yang sangat baik,
baik menolong saya di mana saya sangat-sangat baru dalam dunia pengacara. Dan diorang bagi feedback yang orang kata tu untuk saya improve day by day lah kan. Walaupun kami sebagai penonton melihat setiap pengacara dan personaliti itu mempunyai kekuatan. Dan dia Wani bagusnya, dia satu, she's a fast learner. Kedua, dia sentiasa bersedia menerima teguran. Dan saya dengan Maki dulu pun kami anggap Wani macam adik bongsu lah. Bayangkan sebulan berbuka puasa kat situ. Ya, betul. So segala rahsia dah terbongkar. Segala rahsia. Saya sebenarnya daripada sebelum kahwin sampai dah kahwin. Dah ada anak? Dah kahwin dan sedang mengandung, which is tahun lepas. Dan tahun ni dah ada anak dah. Dengan borak dulu baru buka. Curhat itu banyak dilakukan. Okey, bukan kerjasama strategik sebenarnya, tapi penaja utama dalam Borak Dulu Baru Buka ini, saya dan kami juga di RTM amat berbesar hati, amat mengalu-alukan dan juga rasa amat bangga dengan tajaan daripada pihak anda. Jadi mungkin Tuan Riza boleh kongsikan kesudian pihak ASNB wakaf untuk menaja bagi program Borak Dulu Baru Buka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kerana RTM menjemput ASNB Wakalah Sdn Bhd ke RTM pagi inilah. Saya rasa kesudian kami untuk menaja itu adalah hasrat kami untuk melebih memberitahu kepada penonton RTM setia ini sendiri apa sebenarnya wakaf ASNB itulah. Kami tahu produk kami ini masih baru ditawarkan dan kami sangat yakinlah melalui program Borak Dulu Baru Buka ni kita boleh membuatkan penonton-penonton lebih aware lah, lebih memahami apa dia sebenarnya wakaf ASNB ni. Itu hasrat pertama kami lah sebenarnya yang benarnya. Okey, insya-Allah akan dipertontonkan dan juga diperkenalkan produk-produk ASNB juga sepanjang siaran nanti insya-Allah. Ya, betul. Okey, kita wakalahkan Malaysia. Insya-Allah. Okey, Tuan, GTR Burger untuk menaja bagi program Dulu Baru Buka tahun ini. Ya, alhamdulillah kita lebih kepada rakan strategik dalam program ini bersama dengan penaja utama ASNB. So actually ini peluang yang sangat baik dan tak pernah termimpi untuk kami peniaga-peniaga burger jalanan sebenarnya yang diberi peluang untuk muncul dalam satu program yang saya meminati program ini sejak beberapa tahun lalu dan saya rasa ini peluang yang sangat besar untuk memberi penjenamaan kepada peniaga jalanan kami GTR Burger yang berada di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. So sempena dengan bulan Ramadan ni saya rasa sangat satu kesyukuran yang amat sangat dan terima kasih pada semua pihak especially RTM. InsyaAllah kami sepatutnya mengucapkan terima kasih pada GTR Burger dan juga ASNB atas kesudian melimpahkan kerjasama untuk program Borak Dulu Baru Buka. Puan Robi, banyak sokongan diberikan oleh pelbagai pihak, jadi mungkin tanggungjawabnya besar untuk membawa satu rancangan yang besar dan juga ditonton ramai ini. Jadi apa yang akan diisi 31 episod itu? Okey. Kesempatan ini saya sebagai penyaras di samping ada 6 lagi penerbit-penerbit yang akan take turn setiap beberapa episod. Saya akan pembuka dan penutup, insya-Allah. Okey, kalau kita tengok program Borak Dulu Baru Buka ni, ia bukan setakat program bicara santai agama, tapi kita seperti yang Amin cakap tadi, dia ada elemen-elemen hiburan. Kat dalam tu dalam elemen hiburan tu adalah lawak jenaka, nyanyian. Kita ada pemuzik selebriti yang kita akan undang nanti sekali. Insya-Allah Tuan Kelani akan bersama-sama dengan kami, insya-Allah. Akan ada sekali insya-Allah. Insya-Allah. Lepas tu adanya nyanyian. Nyanyian biasanya tiga-tiga ni nyanyi. Kali ni rasanya macam nak bagi kerjasama strategik menyanyi kot. Maybe lah kan. Kita kena ajar tuan tu. Meletup akalah ni. Ini episod berapa ni kalau yang menyanyi daripada penaja? Penaja kena tengok lah. Kena tengok hari tu kita nak macam mana kan. Ikutlah pilih masing-masing. Okey, tapi apa yang kita boleh kata program Borak Dulu Baru Buka ni, dia bukan setakat program agama sahaja, tapi dalam program-program dalam topik-topik yang kita tampilkan ada mengenai kekeluargaan, motivasi, apa lagi event tahun ni ada satu topik yang sangat menarik dan saya memang terkesan dengan topik tersebut, Ibrah dari Gaza.
InsyaAllah kita akan... Kami baru tahu sebenarnya. Ya, betul. Belum dapat jadual. Ibrah dari Gaza ni maksudnya bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia untuk berkempen, nak memperjuangkan macam mana kemampuan kita untuk nak fight saudara mara kita kat sana. Kita boleh melalui medsos kan, nanti kita bincangkan. So kita akan bincangkan. So pasal kesihatan pun kita akan bincangkan juga, motivasi, healing, everything tu semua kita akan rangkumkan topik-topik tersebut untuk selama 31 episod. Di samping hari raya lah, hari raya tu kita seronok-seronok juga, tapi adalah fadilat-fadilat ke, hukum hakam ke yang perlu kita tonjolkan. Tapi saya nak tambah jugalah satu lagi topik. Kalau kita tengok waktu siaran adalah 6.45 petang kan, setiap hari. Kalau kita tengok di Borneo, masa itu adalah waktu berbuka puasa. So ada satu episod khas kita buatkan, kita sediakan, sajikan kepada kawan-kawan kita kat sana. My family kat sana. Wah, ni punya family kat sana. InsyaAllah. Orang Sarawak. Sarawak. Rupa suami wanita Sarawak. Dia macam tak adalah kita menyantuni waktu tersebut. Kita menyantuni waktu tersebut. Kita boleh Borak Dulu Baru Buka bukan program agama semata-mata. Dia adalah program bual bicara yang kita banyak elemen-elemen yang kita boleh kongsikan supaya lebih menarik. Orang nak tengok tu pun semua lapisan masyarakat boleh tengok. Bukan setakat kita nak cerita asal program agama ke cerita pasal agama. Klise agama. Ya, betul. Dengan ada elemen hiburan tadi tu, dengan gimmick-gimmick daripada 3 orang ni, dengan perangai seorang-seorang lah. Macam-macam lah. Nanti di samping kreativiti daripada penerbit. How dia orang blendkan nanti treatment tu dengan topik-topik yang kita sediakan. Berdakwah ada pelbagai cara. Betul. Tuan Amin nak engage dengan penonton tu bukan senang Saya pertama dalam program Borak Dulu Baru Buka ni, saya kena bagi tribute. Ada seorang makcik jual buah di Greenwood. Dia ni India tau. Tapi bila saya beli buah kat dia, dia kata dia tengok Borak Dulu Baru Buka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Aunty kalau sedang menonton ni, thank you Aunty sebab support Borak Dulu Baru Buka. Nak sebut program Borak Dulu Baru Buka ni, dia merentasi agama dan bangsa dan kaum. Dan satu lagi, kita punya approach, kita cuba membawa pendekatan fake yang meluas. Sebab contoh bila kita bincang pasal hukum, pasal bersahur, pasal berbuka, kita cuba untuk menggunakan pendekatan fiqh yang memudahkan. Dia sebut sebagai fiqh taisir. Supaya orang melihat Islam yang as a way of life. Sebab tu bila Puan Ruby kata dia bukan program agama semata-mata, dia adalah program agama yang membawa cara hidup. Penghayatan daripada pagi sampai ke malam. So orang akan rasa lebih related. Bila dia rasa related, itu yang shock menonton tu. Bila saya dengar ni macam seolah-olah mendengar snippet. Alhamdulillah, sabar saya nak tengok 31 episod ni. Kita berbalik pada Tuan Rizal terlebih dahulu. Sedikit kita mengetahui produk-produk yang ditawarkan di bawah ASNB Wakalah. Okey, terima kasih. ASNB Wakalah ini sebenarnya adalah yang menguruskan wakaf ASNB. Wakaf ASNB ini baru kita perkenalkan dan konsepnya adalah sangat menarik, sangat istimewa daripada wakaf-wakaf yang ada di luar sana, di mana kita gabungkan konsep pelaburan dan wakaf. So maksudnya bila pelabur-pelabur ASNB itu sendiri, yang mereka ni mungkin ada melabur dalam ASB, ASB 2 ataupun ASB 3 didik misalnya. So unit-unit amanah inilah yang mereka wakafkan. So bila dah wakaf tu, unit amanah itu masih lagi dilaburkan dan unit amanah itu akan menjana dividen bila sampai dia punya financial year end itulah kan. So bila dia dah ada dividen tu yang akan menjadi dana manhaj wakaf untuk program-program ataupun projek-projek wakaf di seluruh Malaysia lah. So of course kami pun memang diuruskan secara telus dan profesional lah. Kami even ada kami punya juru audit bertauliah bila kita melaporkan laporan tahunan kami. Maknanya kami memang teluslah. Kami suka melihat diri kami sebagai wakaf korporat lah. InsyaAllah. Itu.
Tuan Nordin, ada yang menarik akan ditawarkan pada penonton-penonton Borak Dulu Baru Buka? Kami nak sama nak makan burger sebenarnya. Sebenarnya kita akan tampilkan menu-menu GTA Burger ni. Okey, sepanjang bulan Ramadan. Untuk memperkenalkan juga menu-menu kami yang ada. Sebenarnya GTA Burger ni dia ada range dia daripada burger yang biasa yang RM6 dan kita ada burger yang paling mahal RM55 sebenarnya di jalanan. Sebab kita yang RM55 tu kita menggunakan burger Wagyu Japan. Tak sabar rasanya. Dan kita untuk bulan Ramadan ni juga kita ada menu-menu istimewa untuk pengunjung bazar Ramadan di seluruh negara, tapi kita taklah semua bazar Ramadan kita masuk. Sebab kita ada 300 outlet saja. Tapi menu-menu yang kita sediakan ni selepas kita tengok yalah siapa nak buka puasa dengan burger sebelum ni. Tetapi sebenarnya pengalaman kita anak-anak yang berpuasa ni, diorang kalau pergi bazar Ramadan, diorang suka benda-benda yang macam menu kita ni. Kita ada burger ayam crispy, kita ada yang chicken chop spaghetti dan sebagainya. So dengar pun dah. So selain daripada burger yang kita dah memang jual di stall kita, tapi kita ada yang tarikan untuk anak-anak yang datang ke bazar Ramadan. So diorang orang kata nak berbuka puasa dengan menu yang diorang suka. Kalau kita mungkin suka ikan bakar, ayam panggang dan sebagainya. Tapi anak-anak actually dia suka benda-benda yang ni untuk berbuka puasa. Alhamdulillah. Kita kata rezeki dikongsi bersama. Dia jadi borak dulu baru burger. Berbuka dengan burger. Rare tu. Dia jarang. Tapi Alhamdulillah, terima kasih kerana berkongsi rezeki bersama dengan kami. Wani, ini ruang yang terbaik untuk mengajak bukan saja peminat-peminat yang sudah sedia ada, tetapi yang mungkin baru nak mengenali Borak Dulu Baru Buka untuk bersama-sama menonton Borak Dulu Baru Buka 31 episod nanti, Wani. Baik, insya-Allah kita akan mula bersiaran first episode dalam masa 5 hari. Jadi kepada semua jangan lupa untuk tonton Borak Dulu Baru Buka. Masa bersiaran kita awal sikit 6.45 dan bukan lagi di TV OK, tapi sekarang sudah di TV1 dan bersama hos Abang Amin Idris dan juga mungkin ataupun tidak ada Abang Kehraman, kena tengok. Misteri. Kejutan ni. Ya, betul. Dua orang je tu? Awak. Penerbit Penyiaran tak nak cakap apa-apa tentang kejutan tu belum lagi. Kejutan tu kita simpan dulu. Relax dulu. Ada figura-figura yang terkenal yang akan didatangkan nanti? InsyaAllah. Okey, kalau antara tetamu antaranya okey, insya-Allah sebab di kalangan selain daripada Tuan Amin Idris itu. Allah. Sebab kalau kita tengok program Borak Dulu ni pun selain daripada asatiza yang kita jemput, kita akan jemput panel-panel di antara pakar-pakar yang berkenaan lah, tokoh ilmuwan, influencer, tiktoker, atlet maybe kan, untuk kita sebagai personality undangan dalam program Borak ni lah. Sebab macam yang saya maklumkan tadi, topik-topik dia pelbagai setiap hari. So yang kita panggil tu adalah daripada jemputan yang bersesuaian dengan topik tersebut. Apa yang kita boleh kongsikan juga, program Borak Dulu Baru Buka ni bukan hanya secara santai yang kita nampak secara langsung kan, tapi dia berinteraktif. You all call, kami jawab. Betul. Dan ada hadiah kan? Alamak, cerita pula. Bukan anda bersama. Ya, betul. Anda call, kami jawab, nanti akan dapat hadiah je lah. Hadiah itu akan diketahui dalam program tersebut dan siapa pemenang tu kena follow IG Hiburan TV. Esoknya kita akan umumkan. Soalan dia susah? Tak susah. Call saja. Call saja. Ismail pun boleh call. Saya nak burger tu. Mai datang satu. InsyaAllah. Terima kasih Puan Robi. Tuan Amin, sedikit untuk mengajak peminat-peminat menonton Borak Dulu Baru Buka. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Jadi kita tak nak sia-siakan Ramadan dengan perkara yang sia-sia. Contohnya ada hadis Nabi sebut asyamul junnah fala yarfuz fala yajhal. Puasa ni perisai dan kita tak akan bercakap yang mengarut dan sia-sia. Jadi kita channelkan pengisian Ramadan kita ni dengan TV-TV ataupun program-program yang berfaedah. Jadi kami sangat sarankan anda semua, seisi keluarga, mak, ayah, anak,
adik, pak saudara, nenek, cucu, cicit kan. Seluruh keturunan bila 6.45 buka tak sebenarnya kena duduk depan TV sambil mengemas kan, menyediakan jualan berbuka puasa. 45 setiap hari Setiap hari. Okay. Jangan risau, kami tak cuti. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Amin, terima kasih Pak Robin, terima kasih Wani, terima kasih Tuan Rizal, terima kasih Tuan Nordin. Bersama dengan kami, terima kasih GTR Burger, terima kasih ASNB kerana memberikan sokongan kepada program Borak Dulu Baru Buka. InsyaAllah kita nantikan 4 hari lagi. 5 hari lagi. Oh, saya terlebih awal. Okay, terima kasih semuanya bersama dengan kami. Borak Dulu Baru Buka 6.45 di TV1 Saban hari. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skim yang ada mesti faham mana dilabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Lokasi seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, pakat kita, mari anda. Seluruh tiga ramai-ramai kita sebut. Seluruh tiga geti kita takkan lemu. Seluruh tiga negeri Terengganu memang padu. Baik, kita teruskan sejarah Selamat Pagi Malaysia hari ini dalam segmen SPM Sana Sini. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Sultan Kelantan berharap projek laluan rel Pantai Timur ECRL dapat disambung sehingga ke rantau panjang Kelantan. Titah baginda ia bertujuan bagi memacu pertumbuhan ekonomi antara kawasan sempadan selain mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Thailand. Selain itu, baginda juga mahu isu banjir di negeri berkenaan dapat diselesaikan segera, termasuk menerusi projek lembangan Sungai Bersepadu Sungai Kelantan dan Sungai Golok Fasa 1 yang kini siap 92%. Dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP 2023 yang tinggi menjadi indikator kepada pertumbuhan ekonomi negara yang stabil. Penguncupan jurang agihan dividen simpanan syariah juga mampu menarik lebih ramai beralih kepada simpanan jenis berkenaan. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menerusi kenyataan memaklumkan komitmen KWSP menyediakan dividen kukuh memberi keyakinan pertumbuhan simpanan pekerja jangka panjang. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menubuhkan Sekolah Rendah Seri Budiman SRSB bagi melebarkan fungsinya sebagai sebuah universiti pendidikan ulung negara. UPSI katanya menyokong pendidikan di sekolah berkenaan yang dapat membantu Kementerian Pendidikan. Malah konsep Bitara merupakan pendekatan yang mampu memacu kejayaan bukan hanya di peringkat nasional tetapi juga di peringkat antarabangsa. Baik, demikian tadi kami paparkan kepada anda secara ringkas dalam segmen SPM Sana Sini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana. Mahu bantuan RM500 sempena Ramadan? Awas, anda mungkin jadi mangsa sedikit penipuan. Tular di TikTok mempromosi bantuan khas berkenaan. Hantaran itu mendakwa bantuan diberi secara sekali bayar dan permohonan boleh dibuat menerusi pautan diberi. Semakin pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Penelitian lanjut pada akaun itu mengesan pelbagai jenis bantuan meragukan dijadikan iklan. Sekiranya klik pada pautan diberi, pengguna akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga. Sama seperti modus operandi sindiket penipuan lain, pelayar diminta mengisi butiran peribadi.
Di situ pengguna bakal jadi mangsa. Selain berisiko kehilangan wang ringgit, maklumat pribadi juga boleh dicuri. Elak tertipu, jangan buka ruang buat penjenayah. Kepada sindiket, awas, anda diperhatikan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Dalam beberapa hari lagi nak masuk ke bulan Ramadan ini kan, saya faham ada kadang-kadang kalangan penonton kita yang rasa bermurah hati untuk bersedekah. Tapi bersedekah ni dah ada banyak jenis kan. Kadang-kadang hadiah juga yang diberikan kepada orang yang kita kehendaki juga boleh kira sebagai satu sedekah juga. Jadi kami nak bantu anda bagaimana sebenarnya untuk mempelbagaikan cara pemberian hadiah itu bersama dengan Diana Creation hari ini akan bantu anda. Saya difahamkan juga ada promosi bersama dengan menjelang bulan Ramadan ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu Nur Diana Abdul Ghaffar, Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengasas Diana Creation. Juga kami bawakan pengurus butik showroom Akmal Fatim Abdul Malik. Dan Nana Akmal, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey. Selalunya bila tiba bulan Ramadan ni, apa yang kita terlintas dalam fikiran kita nak diberikan hadiah ataupun sedekah ni buah kurma kan. Tapi di Diana Creation sudah pun diinovasikan, dipelbagaikan cara pemberian hadiah tersebut. Saya lihat di sini ada sejadah yang cukup cantik, trendy dan juga terkini. Kita mulakan dengan pengasasnya terlebih dahulu. Bagaimana lahirnya ilham untuk mewujudkan perniagaan Diana Creation ini? Okey, mula sebenarnya saya adalah floris sebelum ni. Saya suka mengubah-ubah bunga dan barang-barang yang cantik. Dan kita tengok klien kita, pelanggan datang tu dah minta saya untuk buatkan cenderahati, door gift. Daripada situ mula berkembangnya lah. Okey. Saya fahamkan juga perniagaan door gift sejadah ini
plus minus setahun kan? Ya, betul. Jadi ini merupakan satu inovasi yang cukup baik sekali sebab saya rasa ramai saja penonton di luar sana sedang tercari-cari idea hadiah untuk diberikan. Mungkin Akmal boleh kongsikan dengan lebih lanjut sebagai salah seorang pengurus butik, bagaimana setakat ini kehendak pelanggan yang terkini dan juga semasa bila kita cakap berkenaan door gift ataupun hadiah-hadiah ni? Alhamdulillah, so far memang kita punya door gift ni mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Sebab kita gunakan produk yang premium lah. Sejadah kita import dari Turki. Dan kita memang yang ada contoh kat sini contoh dia lah sejadah, dan kurma kita pun kita pakai kurma ajwa. So kita punya ni saiz kita yang ni yang small size, mini travel sejadah lah. Okey, ada yang besar juga. Yang penting sejadah ni kalau kita tengok material dia, tekstur dia ringan tau. Jadi kalau bawa yang besar pun tengok dia mudahlah, kira dia tak makan ruang yang banyak lah, dan desainnya pun cantik. Ini untuk standard size sejadah lah. So kita akan buat packaging dia dalam packaging dia macam ni. Untuk Ramadan ni memang sangat sesuai. Ini permintaan yang sangat tinggi untuk bulan Ramadan ni. So ada sejadah sejadah standard size yang tadi tu saya tunjuk. So dengan tasbih lah. Dalam satu kotak ni satu set lah ni. Yes. Ni set Ramadan. Yes, set Ramadan. So ini set Ramadan dan ada yang dengan kurma juga. Boleh pilih lah. Boleh pilih. Lepas tu apa yang paling menarik, kita punya set ni kita sediakan dengan ada packaging macam ni. You boleh custom apa yang you nak tulis lah. Cantik ya. Sejadah ni kalau kita tengok yang dipaparkan, dipamerkan sekarang ni ada macam-macam warna, macam-macam design. Adakah pelanggan boleh custom design apa yang mahukan, warna apa yang dimahukan? Diana, kongsikan. Okey, saya sebenarnya memang pencinta design. Saya memang suka design-design, dan kalau lihat dekat sini, design kita inspirasi ada English style, ada yang local Malaysian punya konsep, songket, dan kita ada juga bayar design-design daripada Pakistan. Itulah antara design-design yang terlibat dengan kita punya design dekat depan ni. Jadi dekat sini klien memang boleh letak logo ataupun perniagaan mereka nak bagi kepada pelanggan juga. Sebenarnya Ramadan ni boleh custom logo dekat sini depan ni, and then also boleh juga letak nama pengirim, maksudnya pemberi tu tulis custom apa-apa sahaja nota ataupun mesej dekat depan ni kita boleh buat. Okey, so maksudnya kita boleh menghubungi Diana Creation untuk dihantarkan ataupun dipostkan terus kepada si penerima lah. Ya, betul. Maksudnya tak perlu kita beli, hantar, bagi. Boleh ada elemen surprise kat situ kan? Ya, kita ibarat macam ejen untuk menghantarlah. Maksudnya kita boleh hantarkan sampai ke pintu. Okey, kita nak bagi anda rasa macam excited sikit lah kan? Macam contoh kotak ni kalau saya ambilkan. Okey, ini saiznya ada pelbagai. Kalau di luarannya ataupun dari kotaknya tu kita akan nampaklah ada sedikit mesej yang boleh disampaikan. Ini antara contoh ataupun jenis-jenis design seperti yang kami paparkan sekarang ini yang anda boleh dapatkan. Tapi kalau ikutkan ownernya ni, boleh ikut design sini, nak tulis apa pun boleh kat luar ni kan? Kita memang apa-apa jenis mesej pun. Okey, itu di video sebelah sini. Oleh sini. Sini. Itu contoh design, tapi dalam dia macam ni lah. Jadi kalau kita buka kat sini ada, kita buka sekejap lah ni sebab nak bagi penonton kita tengok apa dia dalam ni. Ini sejadah, maksudnya anda akan kirimkan satu sejadah ikut saiz yang anda inginkan. Jadi ini sejadah, kalau ni sesuai lah rasa untuk wanita kot kan. Kalau pergi surau, pergi balik kampung kan, R&R, nak pakai telekung, nak solat sendiri dekat tepi tu, boleh masuk. Lepas tu ada dekat yang belah atas ni ada kurma. Tak pun kadang-kadang tasbih. Tasbih. Jadi boleh pilih lah, senang lah kan. Bawa travel memang mudahlah hadiah macam ni kan. Saya rasa kalau saya dapat pun saya suka. Okey, nak kongsikan kepada penonton kita promosi Ramadan. Mesti orang tengok cantik-cantik ni berapalah agaknya harganya kan. Habis poket belum bulan Ramadan ni, anak-anak baru naik sekolah dah beli barang, lepas tu nak kena beli barang hadiah Ramadan pula kan. Okey, silakan Puan Akmal kongsikan promosi Ramadan daripada Diana Creation. Okey, so hari ni untuk penonton Selamat Pagi Malaysia je, kita bagi promo yang sangat-sangat
tak masuk akal lah saya cakap. Bos kita dah bagi promo. Okay, harga asal dulu, harga asal. Harga asal dia sebenarnya RM21 macam tu. Yang inilah RM21. Mana yang besar tu So kita bagi RM20. RM20 sahaja. Okay. Tak ada minimum order. Sebelum ni kita memang ada minimum order 50 pieces. Tapi untuk hari ni pelanggan Diana kita boleh beli satu pun boleh. Beli satu je pun boleh dapat RM20. Just contact kami, WhatsApp kami dekat 0169347754. WhatsApp cepat-cepat before 5 petang. Okey, promosinya terhad lah ya. Promosi sangat terhad. So memang yang ni je promo kita. Set mini sejadah dengan tasbih. Yang macam dalam gambar sekarang ni lah kan. Kira set premium kita lah kan. Gambar premium. Tapi boleh pilih kan, sama ada nak tasbih ataupun kurma. Ya, boleh. Betul. Boleh tukar. Kalau yang dengan tasbih tu RM15 saja. Tapi dia siap dengan ni lah. Ada wax ni. So tapi kita bagi ready design saja. Yang ni lah untuk yang harga ni. Tapi kalau 50 ke atas kita bagi boleh custom you punya design. Design tak kisahlah company logo ke, nak nama you ke, pun boleh. Kalau beli satu pun dapat jugalah ribbon dengan ya, dapat. Samalah. Harga RM15 saja dan yang ni RM20 untuk satu piece. Satu seunit lah. Cantiknya. Okey, daripada Diana Creation ni bukan ada satu jenis saja, ada pelbagai saiz sebenarnya kan. Kalau kita tengok itu yang paling premium lah yang saya pegang tadi ni, kecil sikit saiznya kan dibandingkan dengan yang RM20 promosi tadi tu. Kat depan saya ni juga ada satu lagi jenis. Tapi ni macam sejadah saja. Itu kan? Sejadah saja. Ini harga lain lah ni. Ini harga lain. Yang promosinya yang premium yang kan? Promosi untuk Ramadan yang ni saja kami bagi untuk 4 set ni memang promo RM15 best seller dan sangat ramai orang order. Bukan je dekat Malaysia ni. Singapura, Brunei pun order sekarang. Kita memang buat keluaran cepat je. Just contact je WhatsApp kami. Dah Lalang sebut keluaran cepat tu kan. Berapa lama masa diperlukan untuk contohlah pengirim ini membuat tempahan, berapa lama untuk sampai kepada penerima itu? Kita akan bergantung kepada bila diorang nak. Kita boleh adjust boleh kat situ. Tapi kalau untuk Selamat Pagi Malaysia punya je kita bagi ni, you nak bila-bila bertani pun boleh dapat. Alhamdulillah. Itu kita nak tu kan. Orang sekarang ni suka bila beli barang nak terus cepat sampai. Hari ini pun boleh dapat. So minimum order tak ada minimum order. Biasanya memang 50 pieces saja. Macam mana kat showroom ya? Dekat showroom kita kadang-kadang ada je klien yang on the spot datang. Dan kita memang ada stok dan kita memang boleh terus print customize. Tengok set mana ada dan alhamdulillah klien kita happy lah untuk dapat on the spot dan boleh bawa keluar masa tu juga. Jadi ini yang kita nak war-warkan lah. Maksudnya kita ada juga stok, kita ada juga event lama lagi pun boleh order. Jadi cuma jangan lupa grab waktu sekarang ni sebab yang ini sepatutnya ini almost harga hampir RM30 kalau tengok dekat website ya. Tapi kita buat RM20 sahaja untuk set yang sejadah besar. Kalau pergi dekat kedai ataupun pergi JM Kelang ke mana-mana kan. Okey. Tu memang pot cari dogi baru. Ya, memang tak jumpalah dapat set kotak macam ni. Kan memang RM20 tu sejadah je. Cantik, kemas, trendy, mudah dibeli, mudah dibawa, servis di pantas, semua ada di Diana Creation. Jadi anda boleh hubungi talian tertera. Sekali lagi kongsikan promosinya Akmal, silakan. Set ni sejadah standard sejadah dengan tasbih RM20. Kurma dengan sejadah pun RM20. Mini sejadah RM15. Okey, promo hari ni yang anda perlu dapatkan hari ini saja. Hubungi talian tertera untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Mereka akan ada konsultan mereka. InsyaAllah kita ada di sini. Ya, untuk membantu anda semua untuk mendapatkan perkhidmatan daripada Diana Creation. Kita nak break seketika. Kami nak bawa anda ke Met Malaysia seketika untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan semasa status gelombang haba yang masih lagi melanda
kawasan di sekitar negara kita. Dan dapat diperhatikan gelombang haba masih lagi tertumpu untuk kawasan-kawasan di sekitar utara Semenanjung dengan suhu maksimum yang direkodkan untuk kawasan-kawasan berkenaan, terutamanya di kawasan yang bertanda kuning ini boleh mencecah sehingga 37 darjah Celsius, terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang. Oleh itu, untuk orang ramai yang berada di sekitar utara Semenanjung dinasihatkan supaya banyakkanlah meminum air dan mengurangkan aktiviti di luar rumah pada waktu tersebut. Selanjutnya kita lihat keadaan cuaca semasa pula. Imej Gema Radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung pada pagi ini. Dan keadaan cuaca yang baik ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke waktu petang nanti. Begitu juga untuk negeri Sabah, cuaca juga adalah cerah dan juga baik diperhatikan pada waktu ini untuk ke semua bahagian di negeri berkenaan dan ianya turut dijangka akan berterusan untuk ketika ini sehinggalah ke waktu petang nanti. Dan ianya turut melibatkan bahagian-bahagian di sekitar utara negeri Sarawak. Namun begitu, untuk bahagian-bahagian yang berada di sekitar selatan dan juga pedalaman negeri Sarawak, hujan lebat berlaku sejak awal pagi tadi melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Betong dan juga Kapit yang dijangka hanya akan reda menjelang tengah hari nanti. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, seperti juga hari yang sebelumnya, pada waktu petang ini kita menjangkakan ribut petir akan turut berlaku untuk kawasan-kawasan di sekitar barat dan juga pedalaman di Semenanjung, iaitu melibatkan kawasan pedalaman negeri Perak, pedalaman Pahang, di sekitar Lembah Kelang dan juga di hampir ke semua daerah untuk negeri Johor. Namun begitu, ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Untuk negeri Sabah pula, diperhatikan cuaca adalah ribut petir juga akan diramalkan untuk bahagian-bahagian di sekitar pedalaman negeri Sabah, dan untuk negeri Sarawak ribut petir dijangka akan berlaku untuk kebanyakan bahagian di negeri berkenaan pada waktu petang nanti. Cuaca ribut petir yang akan berlaku terutamanya melibatkan bahagian pedalaman Sarawak seperti di Kapit dan juga Limbang dijangka akan berterusan daripada lewat petang sehinggalah ke tengah malam. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey, baik, bertemu kami dari Sansat Malaysia. Sebentar tadi kami bawa kepada anda ramalan cuaca hari ini. Seterusnya, bila kita bercakap berkenaan dengan ekosistem, cuaca dan sebagainya, kita bercakap berkenaan dengan sumber asli. Bagaimana untuk kita menjaga sumber-sumber asli ini, untuk kita memastikan juga penggunaan tenaga yang sentiasa mampan dan sebagainya. Jadi hari ini kita bawakan satu topik di studio berkenaan penggunaan tenaga yang mampan ini, bagaimana sebenarnya institusi pendidikan tinggi juga turut memainkan peranan untuk memastikan penggunaan tenaga ini sentiasa mampan. Saya perkenalkan terlebih dahulu seorang tetamu di studio, iaitu Profesor Teknologi Survey Dr.
Ahmad Yusof Hamid, penolong Naib Chancellor Pembangunan Universiti Teknologi Mara UiTM. Okey, selamat pagi Prof. Dr. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Prof. Dr, kita sentiasa dengar berkenaan sustainable energy, sustainable product dan sebagainya. Tetapi apa yang perlu kita ketahui berkenaan tentang tenaga mampan ini? Apakah ia sama dengan istilah tenaga yang boleh diperbaharui? Ya. Kalau kita lihat kepada istilah tenaga mampan ini, ia adalah kepada tenaga yang boleh diperbarui ataupun renewable energy. Kalau kita lihat kepada dasar pengurusan tenaga negara yang dilancarkan pada 2022 sehingga 2040 dan juga diikuti dengan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara 2023 yang dilancarkan pada 2023, kita lihat penggunaan tenaga mampan ini adalah sebagai salah satu keperluan untuk kelestarian dan juga untuk kita warga yang akan datang ataupun generasi yang akan datang untuk kekal dalam dunia ini dari segi penggunaan tenaga yang mampan. Ya, ramai yang tidak berapa maklum berkenaan dengan penggunaan tenaga yang mampan ini kan. Seringkali dikaitkan dengan barangkali penggunaan kereta, penggunaan aircon dan sebagainya itu. Sekarang ni banyak juga teknologi yang dikeluarkan yang terkini dan juga yang sudah melalui proses R&D yang seringkali kita wawakan berkenaan penggunaan teknologi mampan, Jadi bagaimana untuk kita mengaitkan penggunaan teknologi ini dalam kehidupan seharian kita, Pak? Ya, kalau kita lihat dari segi aspek penggunaan tenaga mampan dalam kehidupan harian ini, sebagai pengguna kita perlulah bijak menggunakan peralatan-peralatan jimat tenaga yang telah dikeluarkan ataupun yang telah pun dilihat sebagai salah satu daripada produk ataupun kita boleh namakan juga sebagai produk hijau ataupun green product. Yang mana green product ini boleh menyumbang kepada tenaga mampan dari segi penggunaan tenaga yang rendah dan dalam masa yang sama juga di peringkat pembangunan kita lihat penggunaan bumbung solar ataupun rooftop solar sebagai salah satu daripada indikator bagi pengurangan penggunaan tenaga. Jadi kalau kita dapat lihat di UiTM sebagai contoh, kita ada 34 buah kampus dan dalam masa yang sama kita mempunyai 200,000 pelajar, 18,000 staf dan bagi memastikan aspek penggunaan tenaga mampan ini, beberapa inisiatif telah dilaksanakan di peringkat universiti. Iaitu yang pertama ialah kita telah pun menubuhkan UiTM Green Center ataupun UGC yang melihat keseluruhan aspek kelestarian kampus dan yang kedua ialah melalui anak syarikat UiTM Holding kita telah pun melaksanakan projek-projek penggunaan tenaga mampan. Jadi pemasangan bumbung solar ataupun rooftop solar di 7 buah kampus di seluruh negara menghasilkan 11 megawatt dari segi kuasanya dan mendapatkan penjimatan sebanyak 10% daripada penggunaan tenaga. Dan juga kita mempunyai makmal yang saya katakan sebagai makmal hidup, iaitu kita ada solar farm di Gambang yang menghasilkan lebih kurang 61 megawatt dan juga di Pasir Gudang 31 megawatt. Jadi ini adalah sebagai salah satu lapangan untuk para pesyarah, penyelidik, pelajar untuk memahami dari segi aspek penggunaan tenaga yang bersih ini dan dalam masa yang sama melihat kepada inovasi dari segi penggunaan tenaga mampan ini. Penyemayan tenaga solar sudah banyak dilaksanakan Prof. Dr. Tetapi bidang kepakaran Prof. Dr. sendiri adalah berkenaan tentang bangunan dan facilities management. Dalam green technology kita sering digembar-gemburkan dengan green building atau bangunan hijau. Cuma pemahaman kita mungkin agak kurang spesifik tentang apakah itu bangunan hijau dan bagaimana bangunan hijau berfungsi untuk meminimalkan impak pembebasan gas rumah hijau ataupun pencemaran kepada alam sekitar kita ini, Prof. Dr. Ya, kalau kita lihat dia ada dua perkara yang berbeza. Satu ialah rumah hijau. Rumah hijau ialah yang melihat kepada membebaskan ataupun melihat kepada tenaga yang dihasilkan ataupun pancaran cahaya matahari yang diserap dan sebagainya. Satu lagi bangunan hijau ialah green technology yang melihat kepada aspek yang mana elemen-elemen dalam bangunan tersebut yang dipilih yang boleh mengurangkan dari segi penggunaan tenaga. Contohnya kalau kita
mereka bentuk bangunan tersebut dengan menggunakan pencahayaan secara semula jadi. Jadi di situ kita dapat mengurangkan penggunaan tenaga dari segi pencahayaan buatan ataupun artificial lighting. Ini sebagai contohlah. Dan dalam masa yang sama juga seperti yang saya katakan tadi, penggunaan tenaga solar, penggunaan sistem penghawa dingin yang lebih cekap tenaga dan sebagainya, ia juga boleh membantu kepada kita menggunakan ataupun bangunan tersebut menggunakan tenaga yang mempan. Berapa peratus sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan mewakili Malaysia, UiTM menyumbang kepada penggunaan teknologi mampan ini? Ya, kalau kita lihat sudah tentu kalau dari segi persentagenya saya tidak mempunyai data persentagenya, tapi kalau kita lihat daripada skalanya ia cukup besar. Kerana dengan 34 buah kampus di seluruh Malaysia dan dengan warganya seramai hampir 200,000 orang, kita dapat lihat impak ataupun kesannya kepada negara apabila kita didik pelajar-pelajar kita ini berkaitan dengan penggunaan tenaga yang mampan, berkaitan dengan untuk menghayati kelestarian bagi dunia ini dan juga untuk sustainable dari segi kelestarian pada masa pada hadapan. Jadi ia boleh memberi impak kepada seluruh negara. Apabila mereka keluar dan dalam berbagai bidang lah. Contohnya dalam bidang perundangan, dalam bidang hartanah dan sebagainya. Jadi mereka ini akan memahami bahawa aspek penggunaan tenaga yang mampan ini sangat penting. Itu salah satu sumbangan yang signifikan kepada negara untuk generasi muda. Kalau kita lalu di sepanjang highway pun sekarang ini kita dapat lihat di billboard dan sebagainya. Mak dah pesan jimatkan tenaga ataupun tutup pelaratan elektrik dan sebagainya. Itu basic daripada rumah ataupun asas daripada rumah untuk ajar anak-anak kita ini berkaitan dengan penggunaan tenaga yang mampan. Jadi apabila mereka telah masuk ke sekolah dan masuk ke universiti, diteruskan kepada alam pekerjaan dan juga seterusnya menjadi warga negara Malaysia yang bertanggungjawab dari segi pengurusan tenaga, dari segi memastikan kelestarian alam sekitar di negara kita. Saya tertarik apabila UiTM menjadi salah sebuah institusi pendidikan yang mewajarkan malah menyahut seruan untuk kita membawa agenda teknologi mampan ini. Cuma kita banyak dikabarkan berkenaan kampus hijau, yang mana kampus hijau ini adalah meminimalkan penggunaan tenaga dan meminimalkan impaknya kepada alam sekitar. Apakah cadangan untuk kampus, the walking distance campus itu juga satu cadangan yang dikira boleh memberi kesan kepada kita katakan kampus hijau ataupun meminimalkan impak kepada alam sekitar? Ya, kalau kita lihat di UiTM ada beberapa inisiatif yang kita telah galakkan dari segi mobility ataupun dari segi pergerakan pelajar-pelajar dalam kampus. Saya ambil sebagai contoh di kampus Sri Iskandar di Perak, di kampus Samarahan di Sarawak. Jadi dua kampus ini dan juga di Puncak Alam di Selangor telah menggunakan pergerakan menggunakan kita namakan skuter yang menggunakan tenaga bateri dan sebagainya. Jadi yang ini menjimatkan dari segi penghasilan carbon monoxide dalam kampus dan sebagainya. Dan dia diterima baik oleh pelajar. Mereka bergerak dalam kampus dan sebagainya menggunakan instrumen pergerakan ataupun instrumen pengangkutan menggunakan mobil this kind of mobil yang bergerak inilah. Saya ingat dulu masa belajar, ya Allah, dekat UiTM Shah Alam. Itu daripada fakulti komunikasi masa Meskom dekat UiTM sebelum nak ke fakulti tu naik tinggi, ada tangga tinggi sangat. Lepas tu universiti kan kawasannya luas. Jadi kalau nak pergi ke mana-mana lokasi, contoh nak pergi kedai makan ke, kena naik bas, kadang kena jalan kaki ataupun naik kereta. Tapi hasilnya awak kurus. Itulah sebabnya kurus naik tangga hari-hari kat UiTM Shah Alam tu. Cuma sekarang ni kan sebab ada teknologi yang lebih mampan, yang boleh guna skuter tu kan. Saya rasa macam nak sama belajar balik. Kita bagi badan fit untuk kita walking distance lah kita. Okey, nak cakap berkenaan teknologi mampan ini kan. Kesedaran itu adalah perkara yang utama. Pelaksanaan projek-projek, contoh projek solar, penggunaan kenderaan elektrik ataupun elektrik bike, basikal, skuter. Benda campur-campur ayat aku ni. Basikal, skuter elektrik. Sabar. Kesedaran itu juga perlu ada dalam struktur pendidikan lah kan. Macam UiTM ni ada tak perancangan untuk masukkan dalam study plan berkaitan dengan penggunaan teknologi mampan dalam fakulti-fakulti yang ada dalam UiTM untuk memberikan kesedaran lebih mendalam kepada pelajar tentang penggunaan teknologi mampan? Ya, sudah tentu seperti yang saya katakan pada awal tadi, generasi muda ini perlu dididik kaitan dengan penggunaan tenaga mampan dan ke arah kelestarian bagi alam sekitar. Jadi untuk itu di peringkat universiti
untuk pelajar yang baru masuk ataupun mendaftar diri. Jadi dalam minggu haluan siswa ataupun minggu destinasi siswa diberikan satu slot penerangan berkaitan dengan penggunaan tenaga yang mampan, penjimatan tenaga dan juga peranan mereka. Sebab kalau kita lihat pelajar, dia kadang-kadang dari segi sikap dan budaya itu, mereka melihat kepada penggunaan tenaga ini sebagai satu perkara yang keperluan asas yang kadang-kadang dibazirkan begitu saja. Contohnya membuka lampu dan kipas di kolej kediaman 24 jam. Jadi tidak ada hentinya. Jadi kalaulah kata sesi itu berjalan selama 14 minggu ataupun 3 bulan, jadi di situlah kita dapat lihat trend peningkatan penggunaan tenaga yang cukup tinggi. Jadi dengan itu, dengan mengadakan sesi penerangan kepada pelajar, termasuk juga PTJ, kita adakan roadshow kepada PTJ dan sebagainya, dan juga setiap bulan di UiTM kita akan berikan bil bagi setiap bangunan kepada PTJ supaya mereka melihat kepada ini adalah penggunaan tenaga mereka pada bulan ini dan berapa kos yang perlu dibayar oleh pihak universiti dan juga pihak kerajaan. So dalam konteks ini ialah Kementerian Pendidikan Tinggi lah, dan juga dari segi belanjawan negara. Jadi apabila kita melihat kepada perkara ini dapat dimaklumkan kepada warga, jadi mereka akan lebih prihatin dalam menjaga alam sekitar dan dari segi pengurusan tenaga yang lebih cekap. Ya, cuma mungkin kerisauan kita ya, Prof Dr, berkenaan tentang perubahan cuaca yang tidak menentu, khususnya kepada peningkatan suhu yang mendadak pada ketika ini. Apakah rasional untuk kita mengatakan penjimatan tenaga itu boleh direalisasikan dalam konteks penggunaan dan juga penjimatan tenaga, sedangkan keperluan itu adalah lebih daripada kebiasaan? Ya, kalau kita lihat sudah tentu betul, maknanya dari segi keperluan itu sekarang ini meningkat. Tetapi jika kita dapat menguruskan tenaga kita yang baik, selaras dengan dasar pengurusan tenaga negara, dan juga dengan kita membantu dari segi pelan peralihan ataupun roadmap pengurusan tenaga negara ini, kita dapat membantu kepada pengurangan tenaga tersebut. Kita patut akur bahawa memang akan ada peningkatan. Kalau kita lihat di sekeliling banyak pembangunan baru dan sebagainya, tapi kita perlu mengawal dan juga menguruskan tenaga kita dengan baik. Sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang ini mungkin beberapa hari ini dah turun hujan lah, tapi sebelum itu ialah musim kemarau kita katakan. Pada ketika ini sudah menjadi satu krisis kepada beberapa negeri kerana dari segi bekalan air dan sebagainya. Dan di universiti juga menghadapi masalah yang sama. Contohnya kami menghadapi masalah bekalan air di UiTM Cawangan Kedah sebagai contoh. Jadi di sini disebabkan oleh permintaan daripada tenaga yang ataupun permintaan yang tinggi, ya, dan dalam masa yang sama tidak dapat membekalkan. Jadi itu antara perkara yang kita lihat. Benarlah bahawa memang betul, tapi dia ada kaitan. Sebenarnya kalau kita dapat menguruskan tenaga kita dengan baik, membudayakan penjimatan tenaga ini dalam warga kita, maka ia dapat merealisasikan hasrat tersebut. InsyaAllah satu penjelasan yang konklusif. Sama-sama kita menjimatkan tenaga dalam konteks penggunaan tenaga yang mampan. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Teknologi Surveyor Dr. Muhammad Yusof Hamid, penolong Naib Chancellor Pembangunan Universiti Teknologi Mara UiTM. Terima kasih Dr. kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak buat seketika Syuk. Ya, kami nak bawa anda ke cerita pagi Melaka. Kita nak bersama dengan rakan penyampai Nur Syafinas Sari yang sudah pun bersedia di Melaka untuk perkongsian dari sana. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Ismail dan syuhada di Angkasa Puri. Ketika ini saya berada di Seri Negeri Aikro bagi hari kedua persidangan pertama penggal ketiga Dewan Undangan Melaka Don Melaka ke-15. Untuk pengetahuan, Don Melaka bersidang selama 3 hari bermula semalam. Pada persidangan kali ini, terdapat 104 soalan lisan dan 108 soalan bertulis dikemukakan. Selain itu, satu usul akan dibentangkan iaitu ucapan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tuan Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam yang merasmikan persidangan semalam. Usul ini akan dibentangkan hari ini selepas rehat. Tuan Dr. Muhammad Ali dalam ucapan perasmian pembukaan sidang DUN semalam merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sophia atas pelantikan Sri Paduka Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong
Agong ke-17. Beliau yang mewakili Dun Melaka, Kerajaan Negeri dan rakyat Melaka turut mengambil kesempatan untuk menyembah junjung kasih dan penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah atas segala urusan yang berkaitan kepentingan rakyat. Selain itu, Tun Dr. Muhammad Ali juga dalam ucapannya menyentuh pelbagai aspek dan kejayaan Melaka, termasuklah Melaka menjadi satu-satunya negeri yang mencatat sifar kemiskinan tegar di Malaysia. Dalam ucapannya juga, Tun Dr. Muhammad Ali turut menyarankan semua institusi pendidikan, latihan, teknikal dan vokasional TVET memainkan peranan signifikan dalam pembangunan bakat serta kemahiran tinggi pelajar di Melaka. Ia termasuk mempelbagaikan kursus-kursus berkaitan. Tun Dr. Muhammad Ali berkata, institusi pendidikan juga disaran untuk terus konsisten dalam menjalankan kajian, penyelidikan serta pembangunan yang seterusnya menjadi sumber pendapatan baharu dan berterusan kepada Melaka. Jadi, sesi perbahasan Dewan Undangan Negeri Melaka akan bermula sebentar sahaja lagi. Selepas bersidang semula selepas rehat, usul akan dibahaskan. Jadi saya kira setakat ini saja laporan dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri bersama Ismail dan Syuhada. Silakan. Terima kasih kepada Nur Syafina Sesari untuk perkongsian daripada cerita Pagi Melaka. Kita berehat seketika, selepas ini kita bawakan lintas langsung bersempena dengan satu pengumuman yang kita akan kongsikan bersama dengan anda semuanya selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Yang berlari tidak lagi menanti, zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci dalam dunia data, pangkalan data utama melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan, dunia di ujung jari, padu data terbaik untuk semua. Sarjana rancangan serta memandu arah, akses digital kini kian mudah, komprehensif tiada tiris. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua,
Seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun, kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, pakat kita mari gana. Seruai tiga ramai-ramai kita sabut. Seruai tiga geti kita takkan jemu. Sedua tiga negeri Terengganu memang padu. Apa itu penjagaan kendiri atau self-care? Semakin ramai orang berdepan dengan masalah kesihatan mental terutamanya dengan kawalan pergerakan di Malaysia dan pandemik COVID-19. Ramai yang menidakkan malah mengabaikan kepentingan penjagaan diri. Dan benarkan saya untuk kongsi 3 tip dengan anda untuk membantu anda berdepan dengan cabaran kehidupan masing-masing. Apa yang anda boleh lakukan? Nombor 1, tetapkan sempadan diri yang sihat dan sentiasa memaafkan diri. Pentingkan senaman dalam menyalurkan stres kehidupan ke arah yang membina. Ia membantu juga untuk release endorfin yang membantu anda untuk menggembirakan tubuh. Yang kedua, hadkan masa melihat skrin atau screen time dan uruslah masa dengan bijak. Jangan memperkecilkan kepentingan tidur dalam bantu badan anda untuk dekompres dan distres. Fokus kepada pemakanan yang berkhasiat, kawalan berat badan untuk membekalkan nutrisi yang berkualiti kepada diri anda. Nombor 3, sentiasalah berhubung dengan keluarga dan rakan terdekat supaya anda tidak bersendirian. Jangan lupa mencari minat dan hobi baru bagi meningkatkan daya kreativiti. Ya, semoga tip-tip ini membantu anda untuk berdepan dengan COVID-19 pandemik ini yang pastinya mencabar, dan saya doakan yang terbaik buat diri anda. Penting untuk memberi keutamaan kepada diri anda kerana ianya mampu memberi ruang dalam pengurusan daya tindak yang lebih baik. Sayangi diri anda. Baik, siapakah yang bertuah untuk dihadiahkan dengan kereta istimewa ini? Kita akan saksikan bersama dengan Majlis Penyampaian Hadiah Al-Aufa 2023 bersama dengan kita pada pagi ini. Silakan. Okey, baik, ini dia kita akan saksikan bersama dengan anda seketika nanti untuk Majlis Penyampaian Hadiah Al-Aufa 2023, dan sememangnya mereka yang telah pun dikenal pasti untuk dihadiahkan dengan pelbagai hadiah-hadiah yang terpilih, dan ini antara hadiah yang akan disampaikan pada pagi ini insya-Allah, dan juga pemenang-pemenang yang bertuah yang akan diumumkan dalam Majlis Penyampaian Hadiah Al-Aufa 2023 pada pagi ini. Kita laksanakan atau caranya pada hari ini di Wisma Berita Angkasa Puri Media. Jadi sama-sama kita saksikan Majlis Penyampaian
hadiah Al-Aufa 2023 ini antara hadiah-hadiah yang akan disampaikan dalam atur cara pada pagi ini, dan juga tidak dilupakan kepada pemenang-pemenang yang telah pun dipilih, hadiah wang tunai juga turut diberikan bersama dengan mereka. Jadi siapakah yang dikatakan bertuah dalam mendapatkan hadiah ini dan juga dianugerahkan dengan hadiah-hadiah yang telah pun disediakan ini. Jadi sama-sama kita saksikan majlis penyampaian hadiah Al-Aufa 2023 sudah pun bermula di Wisma Berita RTM pada ketika ini. Jadi ayo sama-sama kita saksikan atur cara yang akan berlangsung. Silakan. Baiklah, masa yang dinantikan kini telah tiba untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Encik Mizan Masram, Ketua Pegawai Perniagaan Kumpulan Perbankan Runcit Bank Islam Malaysia Berhad, dengan diiringi Yang Berusaha Encik Nasaruddin Abdul Muttalib, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik RTM, bersama-sama Yang Berusaha Encik Muhammad Nurjak, Pengarah Deposit dan Kad Bank Islam ke pentas. Kita persilakan. Bagi kategori yang pertama, cabutan setengah tahun Loyalty 2 bagi pembukaan akaun Al-Afar di antara 3 hingga 5 tahun. Pemenang bertuah ini bakal membawa pulang hadiah berupa wang tunai berjumlah RM100,000 Malaysia. Kita persilakan pemenangnya, Encik Jahi Sulaiman dari Muar Johor. Encik Jahi Sulaiman, 61 tahun, merupakan seorang pesara guru. Seterusnya, bagi kategori cabutan bulanan bagi bulan Disember 2023 juga akan lebih kaya RM100,000 Malaysia. Kita persilakan pemenangnya, Encik Hairullah Ismail dari Teluk Intan, Perak. Encik Hairullah, 59 tahun, merupakan pembantu kerani stor FGV di Felda Besar, Perak. Kategori seterusnya bagi cabutan Grade 1, kelayakan pemenang berusia 21 hingga 35 tahun sahaja dengan minimum purata baki bulanan sebanyak RM100 Malaysia bakal membawa pulang sebuah kereta Honda City Hatchback dimenangi oleh Encik Cikgu Muhammad Naim Cikgu Abdullah. Berusia 26 tahun dan masih bujang, merupakan seorang peniaga dari Kuala Nerus, Terengganu. Seterusnya, untuk kategori cabutan setengah tahun, 2 orang pemenang bakal membawa pulang sebuah kereta jenama Honda HR-V setiap seorang. Pemenang yang pertama, kita persilakan Encik Zulkifli Saad. Encik Zulkifli, 60 tahun, merupakan seorang pesara dan bekas pemandu kontena dari Teluk Intan, Perak. Dan pemenang kedua kategori cabutan setengah tahun yang juga membawa pulang sebuah kereta Honda HR-V, kita persilakan Puan Norihan Talib dari Ceras, Kuala Lumpur. Puan Norihan, 55 tahun, merupakan seorang pengurus di Padi Beras Nasional Berhad ataupun Pernas. Kita beralih ke kategori cabutan bonus di mana pemenangnya bakal memiliki sebuah motosikal Harley Davidson Road Glide yang bernilai lebih kurang RM190,000 Malaysia. Kita persilakan pemenang yang bertuah, Encik Muhammad Fauzi Zamhuri. Encik Muhammad Fauzi, 47 tahun, merupakan seorang pengurus besar di Petronas, Kuala Lumpur. Dan sekarang saya akan umumkan pemenang bagi kategori cabutan setengah tahun, cabutan istimewa yang bakal memandu pulang sebuah kereta berjenama Tesla Model Y yang bernilai lebih kurang RM200,000 Malaysia. Kini sah menjadi milik Encik Zainal Mustafa.
Encik Zainal, 48 tahun, memiliki perniagaan dan seorang kontraktor pendawaian elektrik dari Melaka. Tahniah kami ucapkan kepada kesemua pemenang dan terima kasih kami ucapkan kepada div-div kehormat kerana sudi menyempurnakan acara. Dijemput untuk mengambil semula tempat di meja utama. Dan pagi ini, Bank Islam bakal menobatkan seorang lagi pelanggan bertuahnya sebagai jutawan Al-Awfar. Inilah jutawan Al-Awfar Bank Islam ke-42. Jom kita saksikan tayangan video ini. Masya Allah, tabarakallah. Itu semuanya kita kata rezeki dari Allah. Memang sebagai manusia, siapa yang tak nak kan? Dari segi apa-apa sajalah, hadiah keuangan ke, hadiah dari segi aset dan sebagainya. Memang saya berdoa supaya ya Allah berilah peluang lah pada satu hari saya akan menjadi salah seorang pemenang. Tapi saya tidak menyangka lah bahawa secepat itu. Sebenarnya secepat 2 minggu lah. Sebenarnya yang saya dah mendapat result yang menakjubkan lah pada saya. Alhamdulillah. Kalau kita katakan dari segi keuangan kan, menang kalau keuangan tu memang ini yang paling besar lah. Memang tak sangka lah kot seumur hidup. Saya rasa memang tak pernah menyangka kan. Tapi Allah nak memberi, alhamdulillah lah saya terima kan. Dari dulu lagi pada saya tidak syak lagi lah pada saya Bank Islam syariah compliance pada saya. So insya-Allah apa-apa pun perkhidmatan yang Bank Islam anjurkan tu insya-Allah bertepatan dengan kehendak saya dan kehendak Islam lah. Jadi saya tak akan kita kata senang-senang nak tukar ke bank lain lah. InsyaAllah bank Islam selama-lamanya. InsyaAllah. Jadi apa nasihat puan kepada orang Tahniah puan. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan majlis penyampaian hadiah Al-Awfar 2023. Al-Awfar ini merupakan akaun pelaburan inovatif berisiko rendah dan berdasarkan konsep mudharabah iaitu perkongsian keuntungan. Sejak dilancarkan pada tahun 2009, Bank Islam telah melahirkan seramai 42 orang jutawan Al-Awfar setakat ini melalui cabutan yang diadakan setiap suku tahun. Dan ia terbuka kepada semua pelanggan tidak kira bangsa, agama atau latar belakang. Dan Al-Awfar kini telah pun ditambah baik untuk lebih banyak peluang kepada pemenang akaun untuk menang ganjaran bernilai lebih 18 juta ringgit setahun menerusi 15 kategori cabutan. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang Al-Awfar ini, bersama dengan saya ialah Tuan Haji Muhammad Norja, Pengarah Jabatan Deposit dan Kad Bank Islam Malaysia Berhad untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang Al-Awfar. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh ceritakan berkenaan tentang Al-Awfar ini. Apakah sebenarnya yang perlu diketahui bukan sahaja kepada pelanggan-pelanggan Bank Islam tetapi juga kepada mereka yang berminat untuk menyertai Al-Awfar, Tuan? Al-Awfar merupakan produk signature Bank Islam yang telah ditawarkan sejak 2009. Apa yang menarik tentang Al-Awfar ini, kita menawarkan hadiah sehingga 18 juta. Ia merupakan produk yang bercirikan transactional seperti saving account, mana customer boleh mendapat kemudahan internet banking, debit card ataupun mobile apps, ya. Maknanya customer boleh membuat pengeluaran ataupun menambah deposit mereka melalui ATM machine ataupun melalui internet banking. Jadi transactional banking. Jadi sesiapa sahaja boleh menyertai ataupun membuka akaun Al-Awfar ini. Tak kira bangsa apa, Melayu, India, Cina, Kadazan dan sebagainya, ya. So maknanya ia merupakan suatu produk yang for all. Jadi produk Al-Awfar ini menawarkan hadiah 18 juta ringgit dan kita setahun. Jadi kita sediakan setiap ada cabutan setiap bulanan, suku tahunan, setengah tahun dan juga tahunan. Bagaimana nak melayakkan pendeposit ataupun pelanggan-pelanggan bagi menyertai kempen ataupun kita katakan cabutan Al-Awfar ini, Tuan? Ia sangat mudah. Jadi pelanggan boleh membuka akaun melalui secara online, pergi kepada website Bank Islam melalui virtual account opening dengan minimum deposit hanya RM100 sahaja, mereka telah layak untuk mendapat cabutan bulanan. Itu yang paling rendah sekali lah, RM100. Ya, itu sangat mudah untuk membuka akaun. Jadi cabutannya itu kekerapannya dalam setahun yang boleh dikongsikan atau yang boleh diketahui oleh pelanggan-pelanggan? Dalam setahun kita mempunyai beberapa cabutan, iaitu setiap bulan
suku tahunan, setengah tahun dan juga akhir ataupun tahunan. Ada 4 cabutan lah, 4 kategori cabutan. Jadi setiap bulan tu memang adalah cabutan. Jadi untuk majlis penyampaian hadiah pada hari ini difahamkan kita sudah ada pemenang yang dipilih daripada sepanjang penyertaan mereka. Jadi apakah hadiah yang telah pun diberikan kepada pemenang-pemenang pada hari ini, Tuan? Ya, Cik Ismail, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa kepada Bank Islam di mana kita meraihkan pemenang-pemenang Account Al-Wafa pada cabutan Disember tahun lepas, iaitu hadiah-hadiah yang ditawarkan seperti yang kita lihat hari ini. Ini hadiah istimewa. Kereta Tesla, Model Y, Harley Davidson. Kita ada juga kereta HRV dan 1 million tunai. Kita dah mempunyai 42 orang jutawan melalui akaun Al-Wafa ini sejak 2009. Di samping kategori-kategori lain lah yang menawarkan hadiah-hadiah wang tunai dan juga kereta seperti HRV dan lain-lain. Ini kesempatan yang terbaik, Tuan, untuk mengajak pelanggan-pelanggan baru atau mereka yang berminat untuk bersama dengan akaun Al-Awfar untuk mendapatkan peluang memenangi hadiah-hadiah menarik ini. Jadi bagaimana mereka boleh berbuat demikian dan apakah adanya peluang untuk tahun 2024 ini bagi hadiah yang menarik yang akan disajikan nanti? Ya, apa yang menarik, pada tahun lepas sempena sambutan 40 tahun Bank Islam dan kami ingin memberi ucapan terima kasih atas sokongan yang berterusan pelanggan kepada Bank Islam. Kami telah membuat penambahbaikan kepada akaun Al-Wafa dengan menambah nilai hadiah daripada 15 juta kepada 18 juta dan kami memperkenalkan beberapa kategori baru. 10 kategori baru di mana total kategori yang disediakan sebanyak 15 kategori. Jadi melalui kategori-kategori ini, maknanya pelanggan-pelanggan boleh mendapat peluang yang lebih cerah berdasarkan kategori yang diperkenalkan pada tahun lepas dan kita akan teruskan memperkenalkan kategori-kategori yang baru ni dengan tagline kami, wow banyaknya, di mana hadiah banyak dan kategorinya pun banyak. Jadi kategori-kategori baru itu seperti untuk youth. Untuk youth kita sediakan kategori youth dan juga grade 1 di mana mereka ni yang baru nak memasuki alam pekerjaan untuk membuka akaun gaji dan sebagainya. Fresh graduate. So ada 2 kategori untuk remaja lah. So kita perkenalkan kategori loyalty, mana mereka yang telah kekal dengan Bank Islam sejak 2009, mungkin ada yang dah memenangi hadiah, ada yang belum memenangi hadiah. Jadi kita memperkenalkan kategori baru kepada orang yang setia dengan Al-Wafa. 2 kategori, loyalty 1 dan loyalty 2. So di samping itu kita juga memperkenalkan new savers di mana orang-orang yang baru membuka akaun untuk menggalakkan mereka membuka akaun Al-Wafa ini khas untuk kategori mereka. Di samping ada satu kategori di mana kita panggil 50 for 50, orang-orang yang berumur 50 tahun dan ke atas, di mana orang ini dah boleh membuat pengeluaran EPF dan mereka yang mungkin dah pencen boleh membuka akaun Al-Wafa. Kategori khas mereka dipanggil 50 for 50. Dan yang lain-lain adalah kategori untuk cabutan tahunan yang dipanggil Platinum, Gold, Silver, di mana ini berdasarkan jumlah simpanan mereka. Dan mereka telah memberi sokongan kepada Bank Islam dengan nilai yang lebih. Contohnya 250,000 ke atas nilai average balance mereka layak dalam kategori Platinum. 100,000 hingga 250,000 dipanggil kategori Gold. 50 ke 100,000 kategori Silver. Ini kategori baru yang diperkenalkan supaya untuk menggalakkan orang menambah jumlah pelaburan mereka di dalam Al-Wafa. Banyak kategori yang dikongsikan tadi dan boleh disertai oleh mereka yang berminat. Yang paling istimewa adalah cabutan tahunan ni kita perkenalkan cabutan bonus. Di mana kita sediakan 1 kilo jongkong emas yang bernilai hampir 300,000. 1 kilo jongkong emas dan juga ini yang kita tengok Harley Davidson sebanyak 2 buah Harley Davidson. Ada di belakang. Dan ini cabutan istimewa kereta Tesla. Tahniah diucapkan kepada Bank Islam dan juga tahniah kepada para pemenang. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Nojab kerana bersama dengan kami dari Bank Islam dan juga terima kasih
kerana berkongsikan momen yang cukup bermakna ini bersama dengan pemenang-pemenang pada pagi ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan pemenang-pemenang bagi majlis penyampaian hadiah Al-Awfar 2023. My father has always been the provider for the family. He is a loving father and a hardworking person despite his age. Even now, he is still working as a clerk at a legal firm. He taught me to live within your means, save for a rainy day and invest for your future. And that is how he started investing in Al-Awfa Bank Islam. To him, this kind of investment is low risk. And today, he is the Al-Awfa 1 million ringgit winner. We are very proud of him and will ensure to use the money for the family. Definitely, we will invest more in Al-Awfa. Who knows, maybe next time, I will be the Al-Awfa 1 million ringgit winner. Okey, seperti yang dikabarkan tadi, saya bersama dengan pemenang-pemenang Al-Awfar 2023 bersama dengan saya di sebelah kanan saya, Tuan Zainal yang memenangi kereta model Tesla Y dan juga Tuan Fauzi Harley Davidson Road Glide Special. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Ini ambil tuah orang-orang yang bertuah ni. Tahniah tuan Okey. Sejak berapa lama ataupun sejak bila bersama dengan Al-Awfar ataupun mendepositkan wang dalam akaun Al-Awfar? Saya mula lebih kurang dalam 4 ke 5 tahun. Sejak 2019 lebih kurang. Kalau diikutkan, berapa lama anda sebagai pelanggan bagi Bank Islam? Kalau itu 2019 untuk Al-Awfar, tetapi apakah sudah bermula mendepositkan akaun di Bank Islam sebelum itu lagi? Kalau mendepositkan akaun personal dah lama lah. Dalam Bank Islam. Orang mana ni tuan? Melaka. Melaka. Alhamdulillah. Bertuah hari ni orang Melaka dapat model Tesla Y. Ini model yang menjadi idaman ramai ni. Kami pun sudah lama mengidamkan untuk memandu model Tesla ini. Tahniah kita ucapkan kepada Tuan Zainal kerana memenangi hadiah model Tesla Y. Tuan Fauzi, orang mana Tuan Fauzi? Saya orang Perak. Orang Perak? Sudah berapa lama bersama dengan akaun Al-Awfar? Saya sejak 2017. 17, ya. Ini kali pertama memenangi hadiah di bawah Al-Awfar 2023 ni? Pertama kali. Yang sebagai pelanggan bagi Bank Islam sebelum itu lagi? Sudah bermula awal lagi? Saya bermula sejak 2017 tu. Selepas saya berpindah daripada bank konvensional masuk kepada Bank Islam. Jadi ketika ini apa yang boleh kita gambarkan, kerana ialah orang kata rezeki ini kadang-kadang tidak disangka, ya. Jadi apabila memenangi Harley Davidson Road Glide Special ini, apakah sudah dikongsikan bersama dengan ahli-ahli keluarga terdekat? Ya, itu sudah pasti. Alhamdulillah. Saya panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga buat Bank Islam, terima kasih banyak-banyak. Dan hadiah ini sebenarnya kebetulan jatuh pada tarikh anniversary yang mana saya khaskan untuk isteri saya. Yang keberapa ulang tahun? Ini yang ke-9. Alhamdulillah, rezeki untuk keluarga. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah, ya, Tuan Fauzi. Tuan Zainal, ini juga kesempatan untuk, ya, kalau boleh mengucapkan terima kasih juga kepada Bank Islam atas kesempatan dan juga hadiah yang telah pun diberikan ini, Tuan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bank Islam kerana dia anugerahkan saya sebagai satu pemenang lah untuk Al-Awfar. Ya. Isterinya nama apa ni, Puan? Puan Umi Kalsum. Alhamdulillah. Tadi saya nampak tangisan terharu kerana memenangi. Apa sebenarnya di sebalik tangisan Puan itu? Saya bersyukurlah sebab suami saya dipilih sebagai pemenang kan. Saya tak sangka yang dia boleh dipilih sebagai pemenang dapat hadiah sebesar ni. Ini satu anugerah yang Allah bagi pada kami. Dan syukur. Mungkin ada kisah di sebaliknya ini kerana tangisan keharuan itu
agak mendasari kisah-kisah peribadi Tuan Sri. Ada yang boleh kita kongsikan pada pagi ini? Rasanya tak ada apa yang saya perlu kongsi. Itu ya. Cuma ini tangisan kegembiraan lah ya. Okey, tahniah sekali lagi kita ucapkan. Terima kasih tahniah. Alhamdulillah, terima kasih Bank Islam. Ini wajah-wajah pemenang bagi Al-Aufa 2023. Jangan lupa seperti mana kita kongsikan tadi, anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di laman Sawang Bank Islam untuk mendapatkan bagaimanakah caranya untuk menyertai akaun Al-Aufa bagi tahun ini. Mana tahu rezeki anda untuk bersama-sama sebagai pemenang Al-Aufa 2023. Tahniah kepada tuan-tuan sekalian, tahniah perempuan. Alhamdulillah, selamat ulang tahun perkahwinan dan juga selamat membawa kereta ini pulang ke negeri kelahiran, insya-Allah. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita nak berehat seketika. Terima kasih sekali lagi Bank Islam, dan juga kita akan ke Cerita Pagi Sarawak untuk membawakan perkabaran dari Bumi Sarawak. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Cerita Pagi Sarawak hari ini bersama saya Monica Gary, langsung dari atas kapal KM Tun Fatimah yang berlabuh di jeti Lembaga Pelabuhan Kuching hari ini. Dan bersama saya ketika ini untuk kita memperincikan lebih lanjut mengenai kapal ini, iaitu Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim, Datuk Hamid Muhammad Amin. Selamat pagi Datuk. Pagi, selamat pagi. Okey Dato', boleh kongsikan apakah keistimewaan kapal ini yang diberikan nama KM Tun Fatimah ini? Okey, terima kasih. KM Tun Fatimah ini merupakan sebuah kapal kelas OPV, Offshore Petrol Vessel, yang dipunyai oleh Maritim Malaysia, yang mana berpangkalan di Kuching ini. Penempatan penugasan dia di Kuching ini, dia akan bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan perairan zon maritim negara, terutamanya di perairan Sarawak ini, sehingga ke 200 batu nautika. So, keupayaan kapal ni dia boleh beroperasi di laut sehingga 21 hari dengan cukup makanan, minyak dan juga keanggotaan. Dia diketuai oleh pemerintahnya Kapten Khairul bersama 70 lagi warga IPMM di atas kapal ini. Kapal ini berupaya untuk berada jauh dan juga lama di laut untuk melaksanakan tugas operasi penguasaan dan juga operasi cari lamat di laut. Dia juga berupaya untuk menerima pesawat, membawa pesawat helikopter IPMM, AW dan juga N3, seperti yang kita nampak ni deck dia. Ini dia punya helideck untuk dibawa ke laut dan juga beroperasi di laut. Dengan adanya keupayaan helikopter di kapal ini, dia mempunyai forward reaching capability dan juga longer endurance lah. Dia punya boleh berlama di laut untuk melaksanakan tugas. Dalam masa yang sama juga, dia berupaya mempunyai keupayaan mempunyai peralatan-peralatan elektronik dan mengesan kontak yang ada di laut. Dia mempunyai ada radar yang boleh mengesan kontak-kontak yang lebih beyond horizon. Dan seterusnya dia juga mempunyai water cannon. Dia ada depan, kiri dan kanan. Dia boleh padamkan api jika sekiranya ada kapal-kapal dagang, kapal apa pun nelayan yang terbakar di laut maupun di pelabuhan, yang mana dia boleh memadamkan api. Keupayaan ni memang dia ada. Water cannon dia boleh keluar sehingga 100 meter jauh untuk melaksanakan tugas pemadaman api di laut. Okey Datuk, memandangkan ini merupakan binaan limbungan tempatan. Jadi Datuk, mungkin apakah harapan Datuk kepada kerajaan untuk memperkasakan lagi keselamatan khususnya di perairan negara kita? Ya, okey. Aset-aset seperti OPV ini adalah sangat penting. Di samping disokong oleh kapal ronda, pesawat-pesawat dan juga bot-bot interceptors. Seperti kapal ini juga, kita mempunyai ada 3 buah bot yang boleh kita atur gerak daripada laut melalui kapal ini. Seperti di bawah deck ini, di bawah deck, kita boleh stern launch kan, satu lagi interceptors untuk melaksanakan tugas tersebut. So dalam aspek ini merupakan kapal yang dibina oleh limbungan tempatan. Dalam masa yang sama memang proven lah. Okey Datuk, terima kasih atas perkongsian tersebut. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan dalam Cerita Pagi Sarawak kita pada hari ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun, kita akan ke Terengganu.
Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakak mari ramai-ramai. Pakak tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, pakak kita, mari gana. Semua tiga ramai-ramai kita sebut. Semua tiga ganti kita takkan jemu. Sedua tiga negeri Terengganu memang padu. Program menarik menanti anda di TV1. Saya takkan tinggalkan rumah ni dan saya takkan tinggal mak. Janji. Nak kenalkan bakal isteri ni. Buat apa nak kenalkan aku? Kau kahwin ke tak kahwin ke? Kisah pula aku. Kau nak lari mana? Tolong! Relax ke? Tolong! Biasa. Syah rindukan abang. Tak ada apa yang Syah dapat hadiahkan untuk abang selain daripada doa dan panah-panah dalam mimpi Syah. Mewarnaimu hanya di TV1. Ramai yang dinantikan ni nak tengok ni. Dia dari syurga. Ini alhamdulillah kita ada gambar pelakon-pelakon utamanya di novel terbitan dan juga cetakan ini, tapi bukan kita nak mempromosikan novelnya, tapi kita nak mempromosikan drama Dia dari Syurga. Kita bersama dengan pelakon-pelakonnya, Syu. Ya, kita bersama dengan Umi Nazira dan juga Nina Smith, antara pelakon yang membarisi Dia dari Syurga. Saya fahamkan ini ada sedikit bayang-bayang daripada apa pernah ditayangkan pada bulan Ramadan tahun lepas, iaitu Korban Kasih. Tapi mungkin ditayangkan beberapa tahun. Beberapa tahun masa sebelum pandemik. Mungkin Umi boleh kongsikan ialah bagaimana Dia dari Syurga ini bermula dan barangkali mungkin sinopsis bagaimana pelakon-pelakon ini akan menghidupkan Dia dari Syurga ini. Sebenarnya cerita keluarga selalunya sangat dekat dengan hati saya. Cerita ni memang tentang keluarga, tentang seorang ibu, kasih seorang ibu dan kasih seorang anak, adik-beradik yang ada 4 orang ni. Macam saya dengan Nina, kita orang sebenarnya orang luar. Saya menantu, dia pula orang luar. Okey. So cerita ni tentang pengorbanan adik-beradik ni terhadap ibunya yang akan terjadi sesuatu kepada ibunya. So bagi orang yang ada adik-beradik, dia akan rasa sangat dekatlah dengan hati terkesan. Macam cerita Korban Kasih dulu kan. Bagaimana ia boleh menjadi rentetan kepada Korban Kasih? Sebab seingat saya pada 2018 kalau tak silap, Korban Kasih itu ditayangkan. Pada waktu itu abangnya itu juga turut menyukai adik iparnya itu, kalau tidak silap saya lah. Betul menonton. Betul. Dalam konteks konflik Dia dari Syurga ini, apa peranan watak yang dimainkan oleh Nina? Tadi Umi katakan Nina sebagai orang luar dalam keluarga itu. Nina Jannah ni, nama dia Jannah. Nina dalam cerita ni sebagai Jannah. Dia sebetulnya atau pada permulaannya memang niat dia baik. Bukan untuk mengkucak-kacirkan, untuk memecah belahkan. Tapi ada sesuatu yang terjadi yang membuatkan dia rasa terpaksa buat macam tu. Also juga dia punya past, kisah silam dia. Jannah ni yang banyak kisah silam yang akan memberi impak besar kepada Jannah dan Khalil sebenarnya. Okey. Pada Rasha dan Khalil. Sorry. Betul. Rasha dan Khalil. Okey, baik. Kita dapat saksikan pelakon-pelakon besar yang membarisi Dia dari Syurga ini. Bagaimana orang kata chemistry antara Umi dan juga Alif Aziz sebagai antara watak utamalah dalam Dia dari Syurga ini? Okey, Alif seorang pelakon yang sangat memberi. Dia muda dari saya, 1 tahun lagi muda dari saya. Dan kalau ikutkan dalam industri lakonan pun saya lagi lama lah dengan dia. Dan Alif seorang pelakon yang selalu
duduk dan bertanya tentang lakonan sebab dia sangat serius tentang lakonan. So bagi saya bila ada orang yang lebih baru daripada saya masuk dalam industri dan dia nak belajar, and I'm much more than willing to. Sama juga dengan Nina. Nina pun suka bertanya tentang lakonan. Saya memang suka berkongsi apa yang saya tahulah. Tak semestinya betul tau. An honour. So with Alif tak ada masalah. Kita tak ada masalah kan. In fact, saya rasa chemistry Nina, Shazia Rozaini, Alif Aziz, Nada dan saya, kita orang 5 orang ni. Nafis dia, sebab karakter Nafis Muaz ni dia ada 4 beradik. Nada, Nafis Muaz, Shazia Rozaini dan juga Alif Aziz. 4 orang adik-beradik. So Nafis dia macam tak rapat sangat kita orang sebab karakter dia dalam cerita ni memang sangat bengis. Dia bengis. Dia jarang balik kampung. Dia orang KL. So chemistry kita orang 5 orang ni, termasuk Nada, Shazia, Nina, Alif, saya, kita orang punya chemistry, saya rasa sepanjang saya berlakon, ini adalah salah satu cerita yang sangat strong. The chemistry, kita rasa betul-betul macam adik-beradik. So bila habis syuting tu, kita orang semua sedih. Termasuklah kita semua sedih. Sampai orang belakang tabir pun, Abang Madi, director semua sedih tengok kita orang. Sebab kita orang very close on set, and hopefully penonton juga boleh tengok kita punya chemistry tu. Sebab saya percaya kalau ada chemistry dekat set, insya-Allah penonton pun boleh tengok benda tu. Okay. Berapa lama penggambaran ini diambil? Lebih kurang dalam 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Bermula tahun lepas ya? Tahun lepas. Ya. Lokasi penggambaran di sekitar mana kalau ni boleh kongsi? Untuk Jannah, untuk Nina sendiri banyak ke Janda Baik lah sebab Jannah dia sebagai seorang cikgu. Boleh cakap itu Boleh. Ini apa kan? Dia memang suka tanya advice. Tanya nasihat kakak. Itu kita kata the bonding tu. Ya, sampai sekarang. Sampai kita jadi close sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ini naskah yang berat bagi anda, Umi, untuk membawakan, memanifestasikan naskah dia dari syurga? Saya rasa lebih berat kepada Alif Aziz. Cerita ni dia dengan Kak Fazina Madaud yang membawa. Hubungan antara dia dengan Kak Baby sangat kuat sebab Alif ni adalah anak yang sebenarnya tak membesar dalam keluarga. So bila dia datang balik di episod pertama, macam mana dia nak bond balik dengan adik-beradik dia. Saya kena cakap bagi pihak Alif Aziz punya karakter. So bagi saya itu, and Alif punya scene pun berat-berat dalam cerita ni. Dan saya tak pernah tengok dia berlakon berat-berat dalam situ. Dan juga director Fali Yahya kata dia he did well dalam cerita ni, drama ni he did well. Climax untuk cerita ini apa yang boleh diberi tumpuan oleh penonton? Apa ada pergaduhan besar yang berlaku? Ada. Kita dua. The climax sampai kita orang adik-beradik lah kononnya dalam cerita tu. Macam adik-beradik. Tapi ada betrayal sikit. Ada plot twist lah. Plot twist dia. Plot twist dia terkejut. In fact, it was one of my first biggest scene yang I sendiri berasa, oh my God, was that me? I could buat tu. Melibatkan fizikal? Fizikal ada, emotion lah. Yang I dengan Kak Umi, emotion tu sangat berat. And oh my God, because of Umi Nazira, I boleh rasa I boleh menangis dalam tu because of Umi Nazira tau. That's how amazing she is. Kita yang tonton boleh menangis. Betul. Imagine I dalam mainkan orang kat sebelah dia kan. Okey, macam mana untuk penghayatan watak ni kan? Macam Nina sini tadi Nina kata ada scene-scene yang Nina rasa sukar untuk dibayangkan bahawa itu adakah itu Nina kan. Jadi macam mana untuk penghayatan tu apa yang Nina buat selain daripada bertanya kepada Umi? Tapi secara jujurnya memang on set semua orang memberi. So bila memberi senang untuk Nina berlontar dialog tu boleh rasa. So penghayatan tu bila action tu betul-betul rasa benda tu because of the co-star tu. Okey. Tapi apa tema kepada drama ini? Kekeluargaan, percintaan, konflik, pengorbanan. Apa sebenarnya yang menjadi tema paling utama? Saya rasa bagi Umi kekeluargaan. Sebab kita susah nak cari naskah bagi Umi lah. Naskah yang melibatkan keluarga. Jadi dia lebih fokus kepada 4 beradik ni.
Empat beradik macam kita orang luar. Tapi hujung rasa episod 20 ke atas konflik kita orang yang start. So kita orang ni macam adik-beradik juga sebab terlalu rapat. Saya terlalu sayangkan dia sebab dia anak yatim dalam cerita ni. Saya sangat menjaga dia, siap suruh suami. Suami is Khalil lah dalam cerita. Pergilah tolong jannah. Tapi rupa-rupanya ada... Dia menambat hati suami. Tak ada niat pun sebenarnya. Kan? Tak ada niat. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Yang membuatkan ada betrayal lah. Betrayal. Ya. Faham. Saya rasa betrayal tu dalam mana-mana perhubungan pun dia akan meninggalkan satu ada pengalaman kesan luka dalam tengok drama. Tapi pengajaran untuk wanita, pengajaran wanita adalah jangan terlalu percaya. Oh my God. Untuk semua. Untuk saya. Okey, menyudahkan berapa 30 episod sepanjang Ramadan. Apa pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan oleh Umi sendiri dalam menyudahkan kesemua episod ni? Saya rasa bonding antara saya dan juga saya punya co-star. Sebab kadang-kadang kita berlakon dengan co-star kita, dia ada cara mereka tersendiri. Diorang ada yang tak nak berdiskus. Tapi dalam ceritanya semuanya suka berdiskus. Saya seorang pelakon yang suka diskus. Sebab saya nak tengok, saya nak faham karakter dia supaya saya tahu macam mana nak play along dia punya karakter. Tapi ada setengah pelakon tak suka macam tu. Dia ada cara dia tersendiri. Tapi dalam cerita ni semuanya saling memahami, saling suka berdiskus. And I believe if you discuss and you respect you punya co-star, macam okey, ni pentas dia, you can support dia. So that is why I believe this naskah ni insya-Allah satu naskah yang sangat baik. Ada tak lepas selesai saja penggambaran ni Nina ke Umi ke ada rasa terkesan? Sebab kadang-kadang bila kita terlalu menghayati watak tu, kadang-kadang kita boleh jadi watak tu walaupun sebenarnya itu bukan yang asal kita kan. Macam Umi dengan Nina sini ada tak that feeling? Ada, because Jannah dalam cerita ni sangat alim. Sangat-sangat alim. Dia macam setiap perkataan dia akan mula dengan Assalamualaikum. Saya balik dulu. Sampaikan Nina sopan, alim, sopan semua. Perempuan yang terakhir lah wataknya tu. And Nina tak macam tu. Faham? I'm literally the opposite. It's a good thing then. So lepas habis syuting tu, I think beberapa minggu macam trik ikut pula. Lepas tu baru macam Alhamdulillah, you're so sopan. Alhamdulillah, betul. InsyaAllah. Faham. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah is good. Alhamdulillah membawa kesan peribadi kepada anda. Umi dah melalui watak antagonis, protagonis. Kalau secara peribadi yang mana paling Umi feel? Antagonis ke protagonis? Menjadi watak yang baik atau watak yang sedikit negatif? Saya suka watak. Saya percaya setiap orang yang antagonis jahat, dia mempunyai latar belakang, backstory. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab kita, setiap manusia dilahirkan baik. Dan Allah buat kita semua baik. Ada sebab kenapa dia jadi macam mana dia dibesarkan. So, yang saya suka adalah sebuah karakter yang bukan saja naif, tapi dia ada hitam di sebalik putih. So, saya suka karakter yang macam tu. Dan saya impikan saya dapat tahun ni. Amin. Kita doakan. Sebab setiap karya daripada Umi, lakonan daripada Umi, saya rasa cukup berseni, cukup beremosi. Setiap lontaran ekspresinya pasti kita akan dapat rasakan. Jadi tahniah kepada Umi dan juga barisan para pelakon Dia Dari Syurga. Di mana mereka boleh sama-sama tonton drama ini nanti? Sepanjang Ramadan. Ramadan jam 12.5 minit. Minit tengah hari. Kita ada 30 episod, so tiap-tiap hari akan ada. Okey. Ramai merindui lakonan Umi Nazira dan juga ramai menantikan lakonan daripada Nina. Alhamdulillah. Saya dah mengikuti lakonan Umi sejak 2009, 2010. Mula dengan drama apa tu? Tak boleh disebutkan. Tapi filem Hikayat Merong Mahawangsa 3 kali saya tengok di Pawai. Nak bagi tahu semua orang kan. Saya pribadi pun minat kepada Umi juga kan. Nina juga antara individu yang semakin meningkat naik. Alhamdulillah dapat bergandingan dengan orang kata senior yang boleh membantu kita ni. Saya faham itu adalah satu rezeki juga sebenarnya kan. Bila kita dapat bekerja dengan orang-orang yang selesa, yang boleh membantu kita untuk meningkatkan lagi potensi diri kita kan. InsyaAllah. Okey, mungkin boleh kongsikan dan mempromosikan bersama dengan peminat-peminat kita. Dia Dari Syurga, Nina, kita mulakan terlebih dahulu. War-warkan kepada penonton untuk sama-sama saksikan. Jangan lupa saksikan Dia Dari Syurga
jam 12 tengah hari setiap hari selama sepanjang Ramadan ni. Di TV1. Okey, jangan lupa itu. Okey, Umi pula. Hai semua. Hai, Assalamualaikum. Saya Munazira. Jangan lupa untuk saksikan drama Dia Dari Syurga sepanjang Ramadan setiap jam 12.05. Okey, ada saya, ada Arif Aziz, ada Nina Smith, ada Shazia, Nafis Muaz, Fazina Ahmad Daud. Yes. Okey, baik. Saksikan apakah pengakhiran kepada drama Dia Daripada Syurga ini akan menanti anda pada bulan Ramadan nanti. Saksikan bagaimana plot twist itu berlaku, konfliknya berlaku dan juga tema kekeluargaan ini diangkat bersempena dengan juga bulan Ramadan nanti. Okey, ini juga merupakan adaptasi. Kita berikan penghargaan sebenarnya bukan sahaja penghasilan drama tetapi penulis asalnya yang diterbitkan daripada novel ini, Aulia Iman, sebuah cinta agung Dia Dari Syurga. Terima kasih dan juga tahniah Umi dan juga Nina kerana bersama dengan kami pada pagi ini dan kita berakhir di sini. Ya, terima kasih juga kepada penonton Selamat Pagi Malaysia yang terus kekal bersama dengan kami. Pastikan anda terus setia bersama dengan saluran TV1 dan juga saluran Berita ITM untuk ikuti pelbagai program menarik selepas ini. InsyaAllah kita menyusul selepas ini langsung dari Parlimen untuk bersama dengan anda. Kita akan berakhir di sini. Untuk saya Ismail dan juga saya Syuhaida Arifin. Sehingga kita berjumpa lagi. Sementara kesini selamanya. Jangan gerak walau seinci. Girl, you got the recipe macam kimchi. Jadi yakini ku akan pasti kawini ku bila aku ready. Tak pernah ubah fikiran aku janji. Biarpun kau ugur aku ada saksi. Okay, aku tak peduli kau kerana jari kecuali ini Kalau tak mana nak sarung cincin. Itu yang paling penting, tak ada benda yang lain girl. Aku cuma mahukan kamu. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Hold up, lupakan semua yang dah berlalu. Tengok depan kan kau ada aku. Janji padaku kau takkan pergi, tetap di sini jangan biar ku sunyi. Tolong percaya semua kataku. Engkau harus buktikan dulu. Memang tak ada